Awani gerbang dunia kita. Sebagai seorang pelajar, saya lebih suka untuk membaca online newspaper. Ia memudahkan saya untuk mendapat informasi walau di mana juga saya berada. Selagi ada kemudahan internet seperti di kolej dan kafe yang menyediakan rangkaian wireless, selain itu saya juga boleh melihat dan membaca online newspaper tanpa melibatkan kos untuk membeli surat khabar. Di mana berita kurang tapi mahal, tapi jika saya perlukan maklumat tambahan, saya boleh membaca blog yang berkaitan dengan isu yang saya cari. Surat khabar mempunyai kelebihan yang tersendiri jika dibandingkan dengan online newspaper. Bagi saya, kepuasan untuk menyelak helaian demi helaian akhbar itu adalah antara sebab utama mengapa saya lebih suka membaca surat khabar. Pada masa yang sama, saya boleh bawa dan membaca surat khabar walaupun di mana saya berada. Contohnya, semasa terperangkap dalam kesesakan lalu lintas atau minum di warung kopi, malah ketika bersantai di rumah. Isi kandungan newspaper juga lebih mantap dan terperinci jika dibandingkan dengan surat khabar yang berada di online. Bagi saya, online newspaper adalah jalan penyelesaian yang bagus. Dengan bayaran sebanyak RM2.50 je, bagi yang gemar duduk kat cyber cafe ni, saya bukan saja dapat membaca akhbar dalam negara, saya juga dapat membaca akhbar dari luar negara. Pelbagai jenis akhbar yang saya layari, dari utusan Malaysia ke Nanyang Semampau dan ke TMZ, semuanya di hujung jari saya saja. Tadi kiriman daripada Afina, Zaini dan juga Norivit. Terima kasih kerana memberi pandangan anda melalui email dan juga melalui Facebook dan sebagainya. Anda boleh terus menghantar kepada saya melalui alamat dan juga nombor yang tertera di kaca TV anda sekarang untuk saya. Mungkin saya sempat membaca sebelum kita tamatkan siaran wartawan pada malam ini. Komen doktor. Doktor, kita lihat bagaimana kita boleh membawa satu peluang baru pada orang muda ni, melihat supaya mereka tidak teraba-raba dalam dunia maya ni, supaya ada had tentu dan ada tanggungjawab. Kerana melihat daripada PRU yang ke-12 hingga hari ini, kadang-kadang mengatakan bahawa ada sebahagian mengatakan kita tidak ada tanggungjawab untuk bersama dalam media-media baru sebagainya. Pada pandangan saya, walaupun itu juga persepsi dan kita harus tangani persepsi tersebut, kita harus percaya bahawa hanya segelintir sahaja generasi muda yang memiliki blog dan menggunakan Facebook, MySpace dan sebagainya. Bahkan Facebook, MySpace sendiri ada undang-undangnya. Saya telah melihat hampir 1,000 lebih untuk bulan ini sahaja Facebook tertentu telah diharamkan oleh pemilik Facebook. Jadi kita harus faham begini, kita jangan melihat sesuatu dengan melakukan persepsi dan kita harus tangani persepsi tersebut. Jika benarlah orang muda tadi menggunakan medium baru ini, media-media yang ajaib ini sebagai salah guna, maka sudah pasti tidak ada orang kenal Mia Kausin. Doktor, kita ada pendapat daripada Facebook, melalui Facebook, daripada yang kita lihat di skrin anda sekarang, daripada Syarul Izzuan mengatakan bahawa saya baca semuanya, different media, different perception, tetapi niatnya tetap satu, mencari perspektif yang berbentuk ilmiah. Yang kedua daripada Joanna Munir yang bawah tu, sebab generasi muda selalu surf internet, mudah berbanding membaca akhbar, mostly generasi yang kurang minat politik, semua terbaca kalau ada tag kat blog dan mana-mana saja sebagainya. Jadi mereka ni lebih mudah dan sebagainya. Ya, sebab lebih mudah dan sesuai dengan zaman. Seperti mana kita kata, abad 21 kita kena terima iPod sebagai satu budaya, podcast sebagai suatu cara berkomunikasi dan sebagainya. Bukan kata orang muda tidak mahu membaca surat khabar, mereka akan membaca, tetapi surat khabar satu hari nanti hanya dah sekeping gelas. Kalau kita tengok dalam filem Minority Report itu akan dijual dalam beberapa waktu lagi, iaitu setiap orang akan membawa sekeping gelas dan touch, sentuh dan mendapat membaca. Bagaimana semuanya. Toleransi pengguna-pengguna media baru ni? Kata blogger, kalau lihat pendapat-pendapat di bawah tu banyak menggunakan anonymous yang tidak mempamerkan diri mereka sendiri. Saya rasa tidak salah untuk kita menangani persepsi ini. Kemungkinan sistem pendidikan kita di peringkat sekolah rendah tidak menampung kecepatan kederasan teknologi ini. Seandainya sistem pendidikan sekolah rendah telah memperkenalkan kemudahan-kemudahan ini, lalu pembentukan etika penggunaan media baru itu bermula daripada sekolah rendah. Sebab itu kita mengatakan mendidik biar dari rebun. Jadi perkenalan gadget-gadget baru dengan sistem yang baru ini perlu dimulakan di sekolah rendah. Okey, doktor, kita terima fax daripada Adedel. Fax baru panas ni daripada penonton kita. Antaranya daripada Rizal Rosli pada Bandar Baru Bangis. Satu, menggalakkan pembinaan budaya penulisan serta pembacaan utamanya. Keduanya, meningkatkan proses pembinaan pemikiran, pandangan dan persepsi. Sekali lagi persepsi. Ketiga, sumber saluran informasi yang pantas, padat dan juga ringkas. Itu yang suka orang-orang muda. Yang keempat, capaian informasi yang lebih luas kepada khalayak yang lebih ramai tanpa sepadan.
dan kelimanya peluang interaksi pelbagai hala antara pembaca, moderator dan penulis. Itu tak tahu saya sendiri tiada. sebagai seorang ahli akademik, saya akan ketawa apabila terdapat rakan-rakan mengatakan okey, apabila kita bercakap kita perlukan data, maklumat dan sebagainya. Tidak, ini abad 21 ialah abad persepsi. Dengan persepsi lah baru ada future studies. Tanpa persepsi macam mana kita nak maju? Untuk menghasilkan sebuah gadget pun bermula dari persepsi. Maka tahniah kepada generasi muda dengan persepsi mereka. Sekarang ini kita tengok muzik indie sangat ajaib, sangat luar biasa ya. Saya baru mendengar lagu Zana Pinky Keawangan, Strawberry dan Coklat. Maka saya katakan luar biasa ajaibnya lagunya. Lalu daripada persepsi-persepsi inilah kita harus terima. Jangan kita anggap sebagai jadi cabaran kepada pengendali, pengamal mainstream media untuk terus kredibel, terus menjadi sumber yang diperlukan oleh orang ramai. Mereka harus berkomodifikasi. Bermaksud mereka harus bersama-sama selebrasi kedatangan media baru dan mereka tidak boleh primitif sebegitu lagi. Jadi mereka harus menerima hakikat bahawa mereka harus online-kan penerbitan mereka agar dapat diakses oleh semua Doktor, orang. ada pandangan mengatakan perlu ada undang-undang baru melihat blogger-blogger, penulis blog dan sebagainya, perlu ada undang-undang untuk memantau tulisan-tulisan mereka, perlu ke itu? Sebenarnya kita sudah cukup undang-undang dan kita harus faham begini, negara ini demokrasi. Apabila demokrasi, contohnya apabila seorang pelajar seni mereka nak bercakap tentang politik, maka harus dibenarkan. Dia nak bercakap, nak mengkritik Awani sendiri pun harus dibenarkan. Jika Awani tidak dibenarkan kritik, maka kita katakan bla bla bla, maka berapa banyak lagi undang-undang. Pertama sekali kita harus percaya ini abad demokrasi, abad liberalisasi, dan kita harus percaya bahawa masyarakat kita sudah bertamadun. Okey, itu saja masa yang kita ada. Terima kasih Dr. Abu Hassan kerana terus bersama kami di Isra Awani. Dan topik kita malam besok, hak privasi dan juga teknologi. Hantarkan pendapat dan pandangan anda, rakaman video, audio, pandangan melalui Facebook, SMS dan sebagainya. Hantar sekarang, kita akan bacakan dan kita akan utarakan pandangan anda pada malam besok. Jumpa lagi, sekian. Assalamualaikum dan jumpa lagi dalam You Wartawan.